إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد وسعه علمك آمين سبحانك لا فهم إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن العسير إذا شئت سهلا سهلك أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله yang dihormati Tuan Pengurusi Haji Marzuki Timbalan Pengurusi Masjid Al-Khalidiyah, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang dinamikan dan dihormati bagian Tuan Haji Baharul bin Ibrahim, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang ada ini, insya-Allah sama-sama kita isi waktu dan masa ini dengan tazkiratun nafsi ataupun lebih kurang ceramah tentang Isra wal Mi'raj sempena dengan malam ini kita sambut 27 Rejab. Sempena dengan ini kita nak sambut, kita nak cerita tentang Isra wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kali pertama saya sampai di masjid, apa dipanggil Masjid Datuk Kia, masya-Allah, tabarakallah. Saya tanya Masjid Khalidiyah di mana? Tadi sesat jalan saya tanya orang Khalidiyah di mana? Orang tak ada jawab Khalidiyah betul kan? Masjid Datuk Kia ke mana? Oh, di depan. Oh, punya dikenali dengan Masjid Datuk Kia. Alhamdulillah, tabarakallah. Malam ini tuan-tuan dan puan rahimakumullah, yang ada depan kita ini berbagai golongan. Saya ada ketika bila mana pergi masjid, ada tak nampak orang muda, tapi masjid ni alhamdulillah ada orang muda kita separuh-separuh saya rasa. Yang muda pun ramai, yang veteran pun ramai, masya-Allah, tabarakallah. Setengah masjid bila kita dapat program tambah-tambah pula kita buat program Isra Mi'raj, cerita tentang Hijratul Rasul, semua veteran semua. Orang muda tak ada. Orang muda main relax sekali, main time makan. Depan lain kali. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sebelum kita masuk tajuk tentang Isra wal Mi'raj, sebelum kita masuk kita bercerita tentang Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah hafathumul malaikah wa zakarahumullah fi man 'indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, bila mana satu kaum duduk di rumah Allah, berkumpul di rumah Allah, yatadarasuna bainahum, mereka ini bertadarus. Mereka ini tadarus maksudnya ada yang mengajar, ada yang mendengar. Ada yang membaca Quran, ada yang mendengar. Itu dah masuk tadarus. Kuliah agama itu tadarus sebenarnya. Dan tadarus ni asal daripada kalimah darusa, belajar. Kita faham tadarus ni Al-Quran sahaja. Tadarus, mudarris, guru dipanggil. Mudarris, guru. Tadarus ni ada yang bercakap tentang agama, ada yang mendengar, dan ada yang baca Quran, dan ada yang mendengar baca Quran. Jadi alhamdulillah, tabarakallah, malam ni ada ceramah, ada baca Quran. Lalu Nabi kata, bila ada dua benda ni berkumpul di rumah Allah Ta'ala, satu kaum, maka Allah Ta'ala turunkan kepada mereka ini nazalat alaihimus sakinah, turunnya
ketenangan dan juga rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak ambil tuan ini. Tanya orang miskin yang nanti dia mati nak jumpa Allah Ta'ala, hidup nak apa? Hidup nak dapat rahmat daripada Allah. Tanya orang kaya nak hidup nak apa? Nak rahmat daripada Allah. Tanya orang muda, orang tua, orang sakit, orang yang sihat, semua memerlukan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Malam ni bila nak masuk tentang Isra wal Mi'raj, kita nak bincang tentang Isra wal Mi'raj. Apa makna Isra wal Mi'raj? Saya rasa tuan-tuan yang ada di sini lebih arif. Sebab saban tahun kita cerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Kedai kopi saya banyak kedai Isra Mi'raj mana ni? Isra Mi'raj. Kedai Isra Mi'raj tak tulis. Keluar bawah dia. Tak tulis. Aku tu sebut kan Isra Mi'raj. Ya, biasa orang kampung dulu tu. Isra yang mana Tuan Haji kita baca tadi, Allahu Akbar, tabaqat dia, Allahu Akbar. Dia sebut jawab. Tuan, qari hebat. Bila dia baca tabaqat jawab, bukan biasa relax. Kita kalau jawab cukup lah. Muka tak tahu nak kata. Dia baca biasa relax walaupun tinggi suara Allah, masya-Allah, subhanallah. Sedap nanti kita baca. Wakili lebih nak. Allah. Jawab yang dia baca tadi itu masuk dalam qalbu kita. Apa yang Tuhan Haji kita baca? Surah Al-Isra. Nak bincang Isra ni. Isra, makna Isra perjalanan malam. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra, Maha suci Tuhan, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Tuan-tuan, bahasa Al-Quran ia penuh dengan bahasa-bahasa sastra. Bahasa-bahasa kadang-kadang kita perlu memahami bahasa itu dengan kaedah lugah dia, balaghah dia. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu sampai Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra. Allah Ta'ala sebut dengan Subhan. Saya buat contoh. Kita kalau jumpa benda-benda yang luar biasa, yang ajaib, kita sebagai makhluk kalau kita tengok benda itu, kita sebut apa? Kita tengok satu benda yang luar biasa, Allahu Akbar, Maha besar Allah, kita akan sebut Subhanallah. Ya, makhluk sebut Subhanallah bila nampak keajaiban, bila nampak kejadian yang besar yang Allah Ta'ala jadikan, Subhanallah, kita akan sebut Subhanallah. Makhluk sebut Subhanallah. Tetapi peristiwa Isra wal Mi'raj bukan sekadar makhluk yang sebut Subhanallah. Maha suci Allah, Allah Ta'ala mengungkapkan Subhanalladzi asra. Allah Ta'ala nak cerita tentang peristiwa ini cukup agung, cukup besar, cukup hebat di sisi dia. Sehingga kan siapa-siapa yang tidak beriman, siapa-siapa yang tak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dia telah perlu mengistihad kurang dengan Allah Azza wa Jalla. Tak percaya dengan Isra Mi'raj, cukup untuk dia mencampur buang akidah dia sebagai seorang Muslim. Isra wal Mi'raj ayat yang pertama surah Al-Isra. Dia tak percaya yang itu, yang lain semua dia makan dia. Cukup dia istihad kurang dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra, Maha suci Tuhan, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia di waktu malam. Asra ni tuan, kalimah bahasa Arab asra khusus untuk malam saja. Asra khusus untuk malam saja, perjalanan malam. Kalau kita tengok dalam tafsir makna dia, dia tak tulis perjalanan
perjalanan malam, sebab khusus untuk malam. Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala memperjalankan hamba dia di waktu malam. Allah Ta'ala menggunakan istilah bi'abdih, hamba. Sebab benda ni banyak khilafiyah. Dalam bab peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak khilafiyah, banyak khilaf di kalangan ulama. Macam tarikh bulan Rajab. Ada yang disebut bulan Rabiul Awal, ada yang disebut berlakunya Isra wal Mi'raj dalam bulan Ramadan. Kalau dalam satu hadis wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am fi al-thani 'ashar min Rabiul Awal wa fihi wulida wa fihi urija fihi ila as-sama' wa fihi hajir. Dalam hadis yang disebut dalam bulan Rabiul Awal, ada yang disebut dalam bulan Rajab, ada yang disebut dalam bulan Ramadan. Dan bila ditanya kepada Syekh Ramadan Putri hafizahullah ta'ala, bila ditanya kepada dia tentang tarikh berlakunya Isra wal Mi'raj, bila orang tanya Syekh Ramadan Putri orang Syria, bila orang tanya dia pendapat dia kata urusan yang aku boleh berikan selepas aku menyimak sebahagian kitab yang ada dan aku tengok dalil-dalil yang ada, dan seperti yang aku nukilkan dalam kitabku Fiqh Sirah. Dia kata seperti yang aku nukilkan, rumusan yang aku boleh buat, pandangan yang aku boleh buat sebab aku tengok dalil-dalil dan hujah-hujah yang jelas, aku boleh katakan berlakunya Isra wal Mi'raj ini fi nihayati 'amul 'ashir min al-'am. Dia kata berlakunya Isra wal Mi'raj pada tahun 10 yang terakhir kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak banyak fokus tarikh dia juga. Dia kata berlakunya peristiwa ni hujung tahun 10 tahun Nabi diangkat Nabi, hujung tahun tu berlakunya Isra wal Mi'raj. Dan dia kata berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj ni yang paling asahnya, dia kata selepas kematian bapa saudara Nabi, iaitu Abi Thalib. Selepas kematian Abi Thalib dan selepas kematian isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi berdakwah di Taif, yang kita dengar cerita. Nabi berdakwah di Taif, Nabi berdakwah dia tak diterima di ketika itu. Lalu Nabi balik dalam keadaan sedih. Nabi balik dalam keadaan penat dia. Bukan sekadar tak diterima, malah dihalau, malah dibalik dengan batu. Nabi balik singgah di kebun Uqbah. Di situ Nabi berdoa kepada Allah. Nabi bermunajat dengan kata, ya Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin, sampai ila akhir doa. Inilah sebuah hadis Muslim. Nabi berdoa di ketika itu sebab Nabi tahu sedih. Pernahkan meninggal, bini mati, berdakwah pula orang akan dengar. Nabi duduk di situ, Nabi bermunajat, diminta kepada Allah apa yang Nabi minta tuan sebelum berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam doa dia Nabi sebut, Allahumma inni ashku ilaika ya Allah, mengadu kepada Engkau ya Allah, dha'fa quwwati, lemahnya aku ni ya Allah. Tuhan Nabi berdakwah, susah payah Nabi berdakwah bawa orang kenal Tuhan. Susah payah Nabi nak bawa Islam yang hari ini kita hayati, yang hari ini kita pegang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan senang di permulaan Nabi, secara rahsia. Nabi bawa Islam secara rahsia di rumah Al-Arqam, Ibnu Al-Arqam Al-Makhzumi. Bermula di situ. Bermacam ujian, bermacam tribulasi, bermacam sorongan, macam-macam ujian yang Nabi lalui. Orang-orang yang mula beriman dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi Isa yang bapa masuk beriman kepada Nabi SAW dalam keadaan secara rahsia. Bilal masuk Islam dalam keadaan secara rahsia. Tetapi kehebatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kehebatan dia masuk Islam, dia istihar depan orang ramai.
depan pembesar-pembesar Quraisy. Sayyidina Umar, bila dia masuk di Islam, dia mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dia duduk di hadapan pembesar-pembesar Quraisy yang musyrikin. Dia mengaku dia memeluk agama Islam, dia ijtihad di Islam. Lalu dia kata siapa-siapa yang nak anak dia menjadi yatim, siapa-siapa nak bini dia menjadi janda, dan siapa-siapa nak mak bapak dia kehilangan anak dia, lupa bukan Allah. Hebat. Keimanan yang ada para sahabat di luar Allah. Hebat. Sebab itu Isra wal Mi'raj ni penapisan, peristiwa penapisan keimanan untuk para sahabat. Penapisan iman untuk para sahabat. Kalau kita fikir di segi logik akal, Isra wal Mi'raj, tak mengerti. Sebab itu kita beriman dengan benda yang lain, syurga, pahala, apa, benda tak nampak. Benda yang tak perlu dengan kajian sains. Siapa-siapa yang beriman dengan sebab beriman dengan sains, belum meningkat keimanan dia. Kita beriman kepada Allah ini bukan kerana sains. Sains perlu lakukan sebagai rangkunya. Kita nak kaji lebih-lebih, boleh sekadar membantu sahaja. Tapi kalau kita sains sebagai tunggal untuk kita beriman, belum sempurna iman. Belum. Islam, kita nak beriman kepada Allah, syurga, pahala. Kita solat malam ni, kita dapat pahala. Kita nak beriman ke mana? Tak ada sains kaji pun nampak pahala. Sebab itu beriman dengan benda yang lain, benda yang tak nampak, benda yang tak nampak. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan rahimahumullah, sahabat-sahabat Nabi, keimanan mereka ini cukup hebat. Bila berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, keimanan mereka ini ditapik satu, diuji satu. Bila ada yang sahabat yang bawa masuk Islam, bila dengar peristiwa ini, daripada 70 turun 60, digugat keimanan. Nabi turun cerita ni, kisah ni kepada siapa? Nabi turun cerita ni kepada Bani Lu'ay dan juga Bani Ka'ab. Bila Nabi cerita macam-macam fitnah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita benda yang benar, jadi fitnah. Ada orang yang tanya, orang yang musyrik yang tidak beriman dengan Nabi, kalau kau betul Muhammad, kau pergi ke Masjidil Aqsa, cuba kau cerita masjid itu lagu mana, tiang ada berapa, pintu ada berapa. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang tanya macam tu, maka Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak masjid itu lagu mana, aku boleh cerita satu-satu. Itu kehebatan Nabi sampai bercerita masjid macam mana, satu orang bawa datang masjid jawab semula. Keimanan dengan benda-benda yang lain, yang luar daripada jangkaan akal kita. Islam itu akidah yang dipasang oleh iman kita. Bila orang, ada juga di kalangan manusia, bila dengar kisah Isra wal Mi'raj ni, pergi tanya sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh Imam Baihaqi. Kata dia disebut kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Bila ada juga manusia, bila dengar Nabi cerita satu-satu, dia mau tanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal mau tanya Sayyidina Abu Bakar, adakah kau percaya dengan sahabat kau wahai Abu Bakar? Adakah kau percaya dengan sahabat kau daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ke-7, maksud turun? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, inni usaddiqu bi ab'adi min zalik, usaddiqu bi khabari as-sama. Sayyidina Abu Bakar bila Abu Jahal ni, dia nak padamkan iman Sayyidina Abu Bakar, dia nak goyahkan iman Sayyidina Abu Bakar. Dia main tanya, nak goyahkan, percaya apa dengan ini? Kak, percaya ke tak? Ini Muhammad percaya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Inni usaddiqu bi ab'adi min zalik, usaddiqu bi khabari as-sama. Kalau ini ungkapan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bila ditanya jawab sendiri lagi cuma dia jawab. Sedap tadi. Orang main tanya nak cucuk dia supaya dia jatuh, dia jawab lagi sedap. Kalau kita tuan-tuan, orang main tanya kita, "Kenapa? Kau nak tengah fikir lagi?" Kita pun tengah fikir. Ini kehebatan para sahabat radhiyallahu anhu dikurniakan kepada mereka ni keimanan. Bila berlakunya Isra wal Mi'raj, maka di situ berlakunya penapisan keimanan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi turun, Nabi cerita, Nabi sampaikan, Nabi naik ke langit tuan-tuan. Isra ni perjalanan malam. Mi'raj tingkatan step. Lalu kamu Nabi jumpa dengan Nabi Adam AS. Yang kedua Yahya, Nabi Isa. Ketiga Idris, dan seterusnya. Lalu ketujuh Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Khilaf tentang bulan. Kemudian menjadi khilaf juga. Adakah Nabi SAW melihat Allah bi'ainai? Adakah Nabi SAW tengok Allah Ta'ala itu dengan mata kepala dia? Adakah Nabi tengok dengan mata dia? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Sampaikan dalam surah ayat yang mana Nabi Musa pernah minta kepada Allah nak tengok Allah. Qala rabbi arini anzur ilayk, qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa tak boleh tengok, hancur terbelah habis, boleh tengok. Maka berlaku di sini khilaf perbincangan ulama. Adakah Nabi SAW tengok dengan mata ataupun bifuadi, dengan mata hati, ataupun Allah Ta'ala jadikan satu benda yang memang kita tak boleh nak fikir. Tapi yang paling sahih, yang tepat, Nabi SAW bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Macam mana Nabi jumpa, Nabi tengok? Di situ menjadi persoalan kita sebagai orang awam. Kita mengambil pendekatan Allah Ta'ala. Sebab Sayyidah Aisyah dia mengingkari, Sayyidatina Aisyah dia mengingkari. Dia kata qifu sya'ri. Bila orang tanya kepada dia, adakah Nabi SAW tengok Allah Ta'ala dengan mata kasar dia, dia kata qifu sya'ri. Meremang bulu rumah orang tanya macam tu. Tengok. Meremang bulu rumah orang tanya macam tu. Nabi tak tengok dengan mata kasar dia. Ini kata Sayyidatina Aisyah dalam hadis sahih Muslim. Dan perbezaan di antara Sayyidina Muawiyah dengan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata Nabi tengok, Nabi jumpa, Nabi tengok di ain-ain. Ini menjadi khilaf. Dalil di sini pun ada. Dalil yang menyatakan Nabi tengok di ain-ain. Ada yang tersebut Nabi tengok cahaya. Disebut dalam hadis. Ini menjadi khilaf. Kita sebagai seorang Islam dan tidak menjadi satu benda yang syirik dan tidak menjadi satu kesalahan. Sebab pada Allah ini dia tidak ada kaifah, tidak ada bagaimana. Nabi tengok ada bagaimana? Tidak ada persoalan sebagai seorang Islam. Sebab kita beriman dengan Allah, ini tidak ada persoalan situ. Allah Ta'ala ada bagaimana? Tak ada. Kita tak ada dalam situ. Habis dari situ. Tauhid dia tak bincang tentang Allah ada bagaimana. Habis dari situ. Allah Ta'ala dia tidak ada kaifah. Macam mana? Macam mana Nabi tengok? Allah Ta'ala duduk di mana? Dia tidak ada. Cuma yang paling sahih dan asahnya, Nabi bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Cuba. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa ini memberi kesan cukup mendalam kepada keimanan para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok dalam surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu apa? Lailan ini
isim nakirah. Lailan. Lailan ni memberi makna apa? Lailan yang Allah Ta'ala nak besarkan diri dia lagi, Allah Ta'ala sebut Laila. Allah Ta'ala tak letak disebut Al-Laila. Ada beza makna. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Bi'abdihi layla. Boleh letak alif lam ataupun lailan. Kalau letak alif lam, dia jadi ma'rifah. Allah Ta'ala cerita lailan itu apa makna? Sebahagian malam. Bukan satu malam, start daripada maghrib sampai ke subuh. Tak. Kata Allah memperjalankan hamba aku di waktu malam ni lailan, sebahagian daripada malam. Tunjuk apa tadi? Salat. Daripada jauh, perjalanan jauh daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Mekah ke Aqsa lebih kurang 3,000 km. Jarak daripada Mekah Makkah Mukarramah ke Palestin lebih kurang 3,000 km. Daripada Perlis ke Johor lebih kurang Perlis ke Johor ni senang dia. Senang dia lah. Ada 900 kilo. Kita letakkan 1,000. Masuk ke kampung turun sikit, naik atas balik. Johor, Perlis, patah balik, pergi pula. Lepas pula naik lagi pula. Jauh cukup jauh. Dari segi teknologi kita tuan, kalau fikir tak ada benda yang boleh bawa lagi. Tak ada benda yang boleh bawa lagi. Ferrari boleh bawa lagi. Tak boleh pergi. Lamborghini boleh. Tak boleh pergi. Lamborghini yang ambil Pak Atif boleh juga. Baju Pak Atif juga. Oh ya. Tak boleh maintain lama. Apa-apa ini Bugatti paling laju di dunia. Tak Bugatti. Tak boleh lawan. Kuasa dan kudrat Allah Jalla wa'ala ada siapa yang boleh bertanding. Kalau nak sekali mata sekalipun, maka jadi. Kekuasaan Allah Al-Jabarut, tidak ada siapa yang boleh bertanding. Malikul Mulk, Tuhan bagi segala kerajaan yang ada. Daripada Mekah ke Palestin 3,000 kilo. Oh, saya dulu masa duduk di Syria, tahun 2001, saya pernah masuk naik bas daripada Syria ke Mekah, Saudi, barangkali Jordan. Naik bas daripada Syria masuk ke Saudi, naik bas 24 jam. 24 jam Syria, ini sepadan Palestin lah. Tapi jauh lagi Palestin tu. Lebanon dulu, Palestin jauh lagi. Itu pun naik bas 24 jam. Oh, kami ingin bulan awal, kami umrah. Kita nak pergi dengan travel ni, kita tak kaji. Apa kata kita pergi lompat-lompat, pergi sini lompat macam ni, sini lompat macam ni, sini lompat macam ni. Naik bas straight ke Saudi, ke Jordan, 24 jam. Atas bas penuh, seat penuh, duduk bawah, silap. Besi kita tu atas-atas tu, panas yang pergi Egypt. Ekor dah ada. Baharat dulu, bah zaman tu, zaman Pak Orang, Kepala Besar pun, barang banyak tak. Gitu lah sikit, 24 jam dah. Tapi Alhamdulillah, Gunung Sahara, Padang Pasir tak ada salah. Alhamdulillah. Berhenti macam-macam pos, polis naik, cek pasport. Dua balik lagi ada polis naik, cek pasport. Alhamdulillah sampai. Kita dapat rasa tu dia dahsyatnya 24 jam duduk tabah. 5 kali tidur jaga tak sampai lagi. Oh, makan kenyang. Tu Nabi Umar. Bila kita fikir, kita tengok balik kejadian yang Allah Ta'ala jadikan kepada, peristiwa yang Allah Ta'ala jadikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Perkara ini perkara yang mendidik ataupun mengikat tauhid
benda kecil. Kadang-kadang orang tanya kita Isra Mi'raj ni dah. Isra Mi'raj ni bukan kecil. Sampai Allah Ta'ala sendiri pun sebut Subhanallazi asra. Subhana Allah Ta'ala yang mengagung-agungkan peristiwa ni. Tiba-tiba kita kata sebab itu tuan-tuan dan puan rahimahumullah, Nabi SAW bila mana naik lagi, yang mana yang disebut furidatis salat ala Nabi lailata usriya bihi 50 summa naqasat hatta ju'ilat khamsa. Nabi difardukan salat di ketika Isra wal Mi'raj, salat 5 salat daripada 50 ke sampai 5. Daripada 50 fardu jadi 50 tuan-tuan. Allah 5 tu pun tak apa nak cukup. Bilang-bilang tak cukup hari ni. Ada 3, 2 tinggal. Subuh dengan Isyak. Kita yang paling malas sekali waktu mana? Subuh, Isyak, Asar. Maghrib, Zuhur, okey. Maghrib, Zuhur, okey. Paling malas sekali Isyak. Kadang-kadang lena itu balik kerja. Kan? Apa? Tidur dulu sunat. Mengaji fiqh tadi yang ada. Pandai buat sunat. Sunat bagi orang yang memang kufur dia boleh bangun. Sunat. Kan? Kita kata memang sunat. Ada orang kata macam tidur. Melewat macam waktu Isyak ni sunat. Sunat. Kalau dia kufur boleh bangun sebelum subuh. Sebab dia nak buat yang mulai sekali. Sunat bagi dia. Tapi kalau kufur bangun lepas subuh, haram boleh. Mayang macam bayang 5 waktu tuan-tuan. Allah bukan benda simple je 5, tapi kebanyakan kita tak apalah, kita kata-kata alhamdulillah kita tak tinggal solat. Tapi di luar sana masyarakat kita luar sana, di sini pun 5 waktu tuan-tuan tak cukup. Tak payah tengok jauh-jauh, dekat yang kita cukup 5 waktu tak cukup. Sembang nampak pakai mahal, cantik semangat, sampai semua ni tak cukup juga ni, tak cukup juga. Tambah-tambah di KL Allah Rabbi sibuk, busy, jam. Saya pergi KL tahun 2010. Masa memang tak tenang je. Tak tenang, kita di kampung, jiwa kampung ni memang kita biasa di kampung ni. Waktu banyak, lapang banyak, kita nak jemaah muda, kita nak pergi mana muda, pergi mengajar, balik, naik, maaf, itu. Tapi kalau pergi sana, ni, kalau jalan mungkin asal maghrib tu kan, mayang mana, tu mayang tu setelah naik kalau. Mayang tak naik kalau. Jam tak ingat di mana. Dengan stres di pekerja, kita tak apa, kita tak kerja. Tengok orang kerja, Allah, nak dengan jet tuan-tuan, queue pagi-pagi. Ya Allah, ya Rabbi, dia pun kulus untuk keduniaan, kulus sampai jet ni. Tapi kalau kulus di semua ni, nak menuju ke akhirat, Allah, betapa nikmatnya main. Betapa nikmatnya main. Tapi nak malu mana, ini pun kerja ini pun menjadi kewajipan untuk anak-anak, kewajipan isteri tu. Tapi nak buat orang tadi ada jihad, buat juga. Terus mayat ada yang cukup, ada yang tak cukup. Allah. Betul tuan-tuan. Kita tengok dalam ayat yang mana Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang, salat boleh mencegah daripada melakukan munkar. Ya tak? Tak dengar kan? Tapi kita cuba tanya, aku sembahyang. Ada orang tengok dia sembahyang, alhamdulillah tak tinggal sembahyang dia. Tapi perangai jahat, mulut jahat. Ada orang sembahyang tapi tak tutup aurat. Ada orang sembahyang tapi mencuri buat. Dia sembahyang tapi dia buat dosa kepada Allah. Kalau kita tengok kata-kata daripada Syekh Zainuddin bin Abdullah Al-Faqani, disebut dalam kitab dia Kaifiyatul Ghaibiyah. Dia kata apa? Dia sebut dalam kitab ni, dia kata orang yang solat, orang yang sembahyang ini
Dia kata darjat yang pertama, darjat syariat ibadah. Kerana kita baca buku kita tahu kenapa aku sembahyang tu buat dosa lagi. Baik yang bercakap, baik yang buat. Kita tanya. Rupanya dia dijawab dalam kaifiyatul ghaibiyah. Dia kata pertama, syariat ibadah. Syariat ibadah ni nampak di segi zahir sah. Kita sembahyang tak pakai baju sah. Sah bagi orang lelaki. Untuk pusat bagi elok, aurat untuk bagi elok, sembahyang sah. Nampak di segi zahir sah. Kita balik kerja penat. Contoh, baju pun tak ada, bini basuh. Tanya baju mana, ya, baju orang ada basuh lah. Saya dekat mana sembahyang syok. Yang dekat basuh lah. Pinjam ke batik dia. Pakai ke batik dia. Gulung, tak akan besar. Allahu Akbar. Oh, tak boleh sudah dia. Mayang sebelah kanan, mayang belah. Baca sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini ni kau memang kau. Awak dia buat nanti dia jadi imam. Awak dia buat nanti lelaki dia jadi imam. Baca sudah. Bini pergi tengok, ya Allah, abang tak pakai baju. Nampak dia sikit zahir sah tak? Sah. Baca sedap lagi. Imam kau. Tapi baju tak pakai. Ya, dia kata yang pertama, syariat ibadah ni, dia solat dalam keadaan nampak di segi zahirnya. Di segi hukum, lulus. 50. Sah. Tetapi kata dia, dalaman dia, hati dia kosong daripada dapat rasa nikmat taati Allah. Kosong, tak ada apa. Golongan yang pertama ini kebanyakan dari golongan orang awam, dan solat dia tak boleh mencegah dia daripada dia melakukan munkar. Oh, sedap. Solat dia tak boleh mencegah dia daripada dia buat benda yang munkar. Tak boleh mencegah dia. Sebab apa? Nampak di segi zahir sah ya. Dalaman kosong. Satu. Kedua, darjat yang kedua ini darjat tarikat ibadah. Tarikat ibadah nampak di segi zahir bukan sekadar sah, cukup indah. Kita terima dia sembahyang tuan-tuan, cukup indah, seronok dia sembahyang. Sempurna kita tengok. Bacaan dia sempurna, pakaian sempurna, rokok dia sempurna, sujud dia pun sempurna. Kita pati tengok Allah sembahyang dia. Khusyuknya. Kita masa sembahyang khusyuk mana? Teman-teman ada lagi apa? Sini tak? Ni jadual jalan. Oh, kan? Sembahyang mata pati tengok orang ini muda dia. Oh. Maka kita tengok jalan jadual. Kalau kita jadual tu okey. Kalau tengok dia jalan kutipan Jumaat. Lagi dah. Minggu ni dapat 5,000. Minggu depan dapat apa? 6,000. Pakai kali tengok 5,000 tambah ni. Kalau dia dapat macam ni. Tu tengah sembahyang. Sebab apa? Tengok kita sebagai orang awam. Golongan yang kedua, dia kata golongan tarikat ibadah nampak dari segi zahir cukup indah, bagus sembahyang dia. Nampak cantik. Dan dalaman dia, hati dia cukup hidup penuh dengan nur Allah. Cukup hidup penuh dengan nur Allah. Ada nur Allah dalam hatinya. Kan Nabi sebut man hafaz 'ala salawat kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Siapa-siapa yang jaga salat dia ni, bagi dia ni cahaya, dan bagi dia ni keberkatan hidup, dan bagi dia ni keselamatan di dunia dan juga akhirat. Tarekat yang kedua ni, pangkat yang kedua ni, dia hati dia cukup hidup. Dah bagus dah, luaran nampak bagus dah. Dalaman dia cukup hidup. Dia dapat rasa nikmat mentaati Allah. Orang ni lah, kata dia, golongan yang kedua inilah solatnya yang boleh mencegah daripada buat benda-benda munkar. Golongan ini adalah golongan di kalangan golongan ulama, fuqaha dan orang saleh dan juga salihah. Dan golongan yang ketiga, kata dia ini maqam paling tinggi. Golongan yang ketiga ini golongan hakikat ibadah. Hakikat ibadah ni
inilah keimanan para nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Salat mereka ini cukup indah lebih daripada yang kedua, dan mereka ini dapat merasa satu nikmat, dapat kecapi satu nikmat, mencapai satu ketaatan zul hakikat. Golongan ini golongan para anbiya dan juga sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu bila kita baca sejarah sirah sahabat-sahabat bila dipanah terpacaknya pedang dia, terpacak anak panah dia ketika solat tak sedar. Kita komplek macam mana boleh tak sedar? Ya. Macam mana sahabat boleh tak sedar? Panah kan sakit. Macam mana boleh tak sedar? Kadang-kadang pun hingga tak sedar. Kita sedar tak? Tak sedar kita. Kita tak sedar juga atas ikan mulai subuh-subuh. Tak sedar, lena tu. Pak imam bersembahyang, kita lena. Jawab tak sedar. Sahabat boleh tak sedar. Kemana iman mereka? Kemana rasa mereka? Tak sedar. Kita tak sembahyang tu lah yang paling sedar. Paling sedap tak bayar. Kenapa pula bini pun kena anak buka TV pula. Kita ni minat tinju, minat gusti, wrestling. Bini lagi anak buka menyirat remote kan. Betul lah. Kita tak nampak. Sebab TV tak ada pakai, kita tengah sembahyang, tengok suara. Kita boleh tengok, ini sekongkol ni. Tengah sembahyang, ini sekongkol ni. Hati kita ni bermain di ketika sembahyang salat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik terima daripada Allah salat ini, salat yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula akan dihisab oleh manusia bayang baru kembali satu. Sebab itu tuan-tuan, ilmu akidah dalam akidah kita ada setengah orang dia minat akidah, dia belajar bertauhid sahaja, tapi belakang yang lain dia tak belajar. Ada orang itu rajin tauhid saja, tak ada masalah, tapi yang lain kita belajar juga. Awal din ma'rifatullah, awal agama ini kenal ta'ala tauhid, tidak kita kenal dah. Yang lain kita ambil fiqh, tasawuf, menamik dan tiga dinamik. Kalau sekadar kita ambil tauhid, yang lain tak ada. Tauhid, sembahyang itu nak buat ibadat. Sembahyang sah, tak sah, tak apa, tawakal Allah Ta'ala ada. Saya pernah juga sendiri di Melaka, saya tak ingat kampung apa. Betulan satu kami pergi, tahu ni satu pergi buat salam muslim. Ada dalam kursis. Pernah tengok salam muslim? Salam muslim ni dia tunjuk macam-macam gambar. Ada kadang-kadang dia tunjuk Rabbih, kadang-kadang dia tunjuk tentang salat, ada dia tunjuk tentang sesat, tunjuk tentang syiar. Yang ni saya pilih tentang sesat. Saya sebagai host, saya pergi di Melaka, tak ingat kampung dia. Pergi cerita tentang sesat, ajaran-ajaran sesat. Di sana satu kampung, bila kita pergi tanya imam sana, satu ajaran dipanggil ajaran Panjilan. Tuan pernah dengar tak ajaran Panjilan? Pernah tak? Bukan kerajaan ini, kerajaan ini Ayapit. Yang itu sudah dulu Ayapit, kerajaan lagi. Ini bukan kerajaan Panjilan yang terbaru. Bukan terbaru lah, nama juga Panjilan. Tak ibu. Kenapa? Karena ada di tempat saya pergi. Bila pergi dan keluar, kita pergi tanya Pak Imam situ. Imam pun bagi hujah dia, bagi dia punya daya-daya dia, bagi semua ni lengkap. Dia kata menyesatkan. Mereka ni menyesatkan, dia punya ketua tu menyesatkan. Ini semua saya ada bukti. Tunjuk. Tunjuk habis semua ada. Kita tengok. Okey lah. Tanya JKK bukan tersesat pula. JKK tersesat. Tanya habis semua, ngurusi sana, ngurusi sini, imam sana, ustaz sana, tersesat juga.
Saya pun dengan kerukukan ramai ni, kita pun nak pirakam tempat tu. Kita nak pirakam tempat tu, tak kena pirakam curi-curi Mana boleh pirakam tu? Lu masuk ke kanan belakang tu. Kau tim tuan-tuan kebun sana, kami nak masuk Ustaz. Boleh dia bawa masuk. Suruh belakang. Bila masuk belakang ada satu menara di dalam tempat mereka ni. Panci lagi ni dia ada bakar satu menara tinggi lagi. Menara. Ada orang zikir ni. Kita pun suruh ambil zikir semua. Dua tu. Bak akidah tu baca zikir. Allah tawakal insya-Allah. Kita sembahyang ni tak apa insya-Allah Allah mampu. Bila kita ambil gambar, bila habis kan saya rasa macam kita ambil gambar saja. Saya rasa macam tak adil lah kalau kita tanya sebelah belah. Apa kata kita masuk kerja, kita tanya imam. Jadi kita tanya dia ambil dalil mana? Apa susah? Tayang dalam TV bukan tengok. Dia penjelas yang dia, kita tengok yang kita. Kan ada ramai tu kata itu tak ada dalam skrip kan. Tak apa, kita buat sendiri skrip. Dia pun setuju dia masuk. Dia pun tutup itu masuk. Dia keluar. Bukan keluar imam tu. Keluar dia punya apa pembantu dia lah. Ikut dia keluar. Dah buat perjanji lah dengan imam. Belum kita dengan TV semua yang kata. Dia pun masuk beritahu. Okey, dia masuk. Dia dihilang imam. Panggil Imam Ja'far Rabbani. Imam Ja'far Rabbani. Dia pun masuk ke dalam sembang TV pun pasang. Suruh tengok. Sembang di permulaan. Okey, tak ada masalah. Tapi kita lama bila kita sembang ketua, lama kita sembang, baru dia sebut dia kata apa? Tuan yang ada di sini, keimanan tuan-tuan ini, alhamdulillah, insya-Allah saya dapat ketahui. Saya boleh tahu iman tuan-tuan yang berapa ratus. Ini 60, ini 50, ini gagal sikit sikit. Ini dah 90 berapa. Saya kata. Sebab dia ada mengikut dia ada siap dia punya result. Nama sekian Ismail bin Yunus gagal sikit dia. Ni ni 60. Yang ni 50 paparan di mana? Jadi buat. Mereka ni tidak ada ilmu. Sebab tu dia kena mengaji semua. Tauhid kita, guru kita siapa? Kita kena guru. Bukan sekadar boleh baca, tuan ambil, pakai. Tauhid, guru siapa? Cari seorang. Fiqh, guru siapa? Cari seorang lagi. Bukan, yang musyrik. Tasawuf, dia cari seorang lagi. Semua setiap pelajaran, semua berbeza guru. Okey. Ini satu guru, semua ambil dia. Ada setengah-setengah ada gerak ustaz ada yang makaran ni. Ustaz ni dia lebih fiqh. Dia alim fiqh ni. Ustaz ni dia alim tauhid. Tidak buat. Ustaz ni apa nama faraid bagus. Bila ilmu tak ada bergoyak ni. Mengikut ramai. Ramai mengikut yang kita tengok. Kita dapat keadaan. Sebab tu ada cerita orang tua bapa dan anak yang nak bertaubat tapi tak ada ilmu. Mana dengar? Bapa dengan anak nak taubat kepada Allah Taala tapi tak ada ilmu. Pak ni kerja bohong. Pak ni di satu kampung dia kerja bohong ya Allah. Duduk di kedai kopi, kedai makan, kerja minta orang. Pak ni anak pun sama juga. Kerja bohong juga. Memang kalau duduk di kampung orang kenal dia bohong. Satu hari Pak ni dia kata kepada anak, "Mat, kita lama ada bohong." Satu kampung mesti ada kan. Kalau kita duduk di kedai kopi, kalau kita besar dan cerita, semua dia tahu. Adalah, ada. Setiap kampung ada lah. Buka tentang nuklear, dia faham ni.
cerita tentang cerita boleh, buku tentang motor, semua dia boleh cerita belakang. Boleh belakang cerita kat dia. Satu hari kuat dia kata pada anak, "Mat, jomlah kita bertobatlah, banyak kali kita tipu orang ni." Anak dia kata apa? Kita bertobat benar. Tapi Mekah kita bertobat Mekah. Tobat. Anak dia kata bertobat di Mekah, dia nak makan duit. Dia kata kita jual tanah. Tanah kita ada, kita jual tanah. Anak dia kata rugi lah buat jual tanah. Tanah duit kita nak makan pun. Tanah tu sekarang keluar duit nak makan. Tiba-tiba nak jual. Lagu ni macam ni lah. Kita pergi tobat tahu ke sana. Ni kuat dia kan. Kita pergi tobat tahu ke sana bang. Di sana ada satu air terjun. Ada satu tasik. Tasik tu dalam. Kita naik sana, kita terjun masuk dalam tasik tu. Kita buang dosa kita di bawah pantat sungai. Tiba-tiba itu jadi orang soleh. Dia bagus. Dulu tak kaji bagaimana. Biar dulu orang ni tobat. Bila pergi tuan sampai satu tempat kita pergi sampai dekat tepi tasik. Pak kata pada anak, "Mat, pergi mat." Anak kata, "Pak, pergi dulu. Pak, saya banyak tipu kat Pak. Pak yang banyak pakai orang, saya banyak tipu. Pak, pergi dulu, dosa banyak." Anak dia kata, "Yang Pak yang pergi lah." Dan anak kita lalu, "Pak, pergi lah. Pergi masuk, dia nak tobat." Terjun. Bila terjun tuan, kaki dia sangkut kat ranting kayu. Banyak ranting kayu pun. Macam kita berjalan ikan. Kita berjalan ikan, kita ingat ikan banyak. Ranting kayu pun dalam banyak. Kawan yang terjun, kaki dia sangkut. Kalau kat lama, yang anak tunggu dekat tepi. Awak lapar sekali, tunggu. Tobat lapar semua, dosa banyak kali. Anak itu dosa. Apa tobat lapar. Tu orang ni. Bila tunggu kawan ni bulan-bulan tunjuk kaki timbul itu tercungap. Anak bertanya, "Awak buat apa sangat ni? Apa lama sangat? Tobat apa lama? Dosa banyak mana?" Oh, ada kena ngomong ni tak? Aku kenal waktu cakap yang tarik tu. Itu yang lama. Nak tobat tipu nak dia. Macam dia tadi. Betul nak dia kata, "Betul dia buat, betul je. Tak ada yang tu tengok." Kawan dia pun tak sama, tengok kedai mampu. Stang kepala dulu. Tadi kaki tu kepala dulu. Stang kepala dulu. Dia stang tuan. Ranting kayu, tokai kayu banyak. Belakang kepala. Dah, timbul cepat. Pak dia kata, "Amin apa berapa kepala." Itulah pak makan tak bayar. Mama pantai saya. Makan tak bayar. Dua-dua kawan ni tipu, anak tipu balik pak. Sebab apa? Air berkala. Cerita. Tapi dia punya mesej tuan. Kalau bertaubat, kalau kita nak beribadah kepada Allah, ilmu tak ada. Tak jadi. Saya mahu ada kopi. Sedap kita. Sedap kita. Tapi dalam bab amalan, bab istiqamah, tak boleh buat. Sama juga macam satu kisah yang dicerita dalam kitab Imanat Talibin, kitab fiqh. Kitab fiqh, tetapi ada satu cerita. Ulama-ulama dia bukan walaupun kitab fiqh, tapi dia ada selit juga cerita-cerita yang nak bagi orang tak boring. Walaupun kitab fiqh semua ilmu, tapi dia selit dengan cerita bagi orang tak boring. Macam ceramah lah, dia selit cerita ni bagi orang. Semua kalau cerita ilmu belakang, tuan. Sekali perang sikit keluar, sekali perang sikit keluar. Tinggallah fungsi seorang ni. Tak balik keluar. Ada sedih sikit tengok dia. Cerita ni seorang abid, orang yang abid tapi tidak alim. Orang abid ni dia minta doa banyak. Tapi doa dia pelik. Dia kata, "Ya Allah, aku kalau boleh aku minta kepada Engkau sebelum aku mati ini, aku nak tengok muka asal iblis." Ada doa
Dia minta maka Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Si Habib ni masa dia nak mati, Iblis mari kat dia. Dia cerita dia minta. Iblis mari dekat dia. Bila dia tengok muka Iblis tu kan, tu dia kata dia tengok muka Iblis, tahu tak? Dia tengok muka Iblis, nampak Iblis. Nampak mana ni? Lama aku nak nampak kawan ni. Nampak tu. Ni dia satu orang ni. Pokoknya nak nampak. Bukan dapat nampak. Dia nampak Iblis tu kan. Iblis kata kepada dia. Dalam doa dia minta. Dia nak jumpa Iblis sebelum dia mati. Kan? Dia minta doa kan? Tetapi Iblis mari dia nampak Iblis. Iblis kata dekat dia, nasib baik hang hidup 20 tahun lagi ya. Kalau hang hidup, kalau hang mati esok, nampak balik. Dia jadi confused. Hang tahu mana aku hidup betul-betul ni? Nampak? Hang tahu mana aku hidup betul-betul ni? Tunggu aku tengok kat tahu. Hang hidup betul-betul lagi. Dia jadi plan. Dia nak percaya dengan doa dia ke? Dia nak percaya dengan Iblis? Aku tengok hang hidup betul-betul lagi. Lalu terlintas di hati dia ni, aku boleh buat maksiat 10 tahun. Dan 10 tahun yang terakhir aku bertobat kepada Allah SWT. Tapi akhir sekali dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Nak jumpa muka Iblis, nampak tak? Kawan terbalak balik pukulan. Mati jumpa Allah Ta'ala dia. Dengan baik. Sebab itu akidah dalam kita tuan, dia mesti diikat dengan ilmu. Akidah Islamiyah mesti diikat dengan ilmu. Islam kita dihantam satu. Macam-macam penyakit ada. Dengan ajaran satu-satu di Islam kita ada sunnah wal jamaah. Ditusuk. Kalau kita tak ada ilmu dalam agama ni. Tapi zaman kita ni tuan, apa yang tak ada ilmu tapi dia tunjuk ada ilmu. Dia tunjuk ada ilmu dalam Facebook. Ya. Cerita tentang Islam, cerita tentang hukum agama, cerita dekat Facebook. Kita bukan bidang kita tak arif tentang tiba-tiba kita komen. Takut. Sebab itu kita sayang. Jangan, kalau kita tak boleh, atas dasar lemahnya kita, jangan sebut. Atas dasar kita tak pandai, jangan komen. Yang sudah. Kadang-kadang ikut teori. Ada juga kadang-kadang bila kita tengok dalam Facebook, zaman lah. Ungkapan tu, kata-kata dia tak diterima. Saya tak diterima kalau orang yang buat dosa, orang yang tak sembahyang ke neraka, tak diterima. Benda-benda yang macam tu. Dia tak diterima kalau orang tak sembahyang masuk neraka. Dia tak diterima. Maknanya dosa pahala masuk neraka ni macam mana? Sebab itu makna sabit sungguh, ikat sungguh surga neraka, pahala dosa ni hak Allah Ta'ala. Hang buat baik maka dapat balasan syurga. Hang buat jahat maka balasannya neraka. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Dapat ikat yang tu. Okey. Kadang-kadang statement ataupun ungkapan yang keluar daripada orang yang dia kata dia boleh. Allah, kita sayang, takut jejasnya tidak. Itu tuan kepada rahmat Allah sekalian. Jadi insya-Allah pukul 9 9.20 berkumpul ini. Sebuah lama sekali meriah tak berjumpa. Saya itu tuan kepada rahmat Allah sekalian. Sebuah ikhlas kita dari Isra. Jadi malam ini walaupun kita fokus Isra, tapi yang paling penting adalah pengajaran yang kita ambil peristiwa. Berlaku peristiwa ni, apa yang pengajaran pertamanya, kepercayaan akidah kita pertama. Kedua, bila Nabi naik lagi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi bedah hati dia. Dia bedah jantung dia. Dia bedah masuk dia nak cerita kata apa? Kita nak bertemu dengan Allah.
mesti kena dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Itu pengajarannya. Suci bersih daripada dosa berupa dengan jalla-jalla Al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan apa yang kita bincang pada malam ini, dengan apa yang kita sebut pada malam ini, semoga ada manfaat untuk saya khususnya dan juga untuk tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan saya mohon maaf atas kesilapan, kekurangan. Mohon maaf juga atas penyampaian. Kadang-kadang cakap kadang-kadang saya duduk KL, duduk kampung Kedah, bahasa tu dan ada sak bahasa KL, sak bahasa Kedah, sak bahasa Bali, tak ikut bahasa Kelantan pula. Macam-macam kita ni. Ini jadi kata-kata nak sebut, nak kata. Kalau kita orang memang duduk pure di sini, ya, demo tak klik sana, jadi itu. Kita nak susun tu jadi lambat. Sebab tu biasa di sana, main turun di sini jadi kekok sini. Jadi insya-Allah apa-apa tuan-tuan pada jalan kita sekalian, semoga ada manfaat ya insya-Allah. Saya rasa sekadar dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana wa fi qulubina wa barik wassalamu wal afiyatu fi dinina wa dunyana. Allahumma ta'alina bil ma'arif wa tawfiq as-salihin wa fahimna bi fahmi al-nabiyyin.